Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas dan memalukan, Kantoi, Cegubat Kantoi menipu sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Beberapa hari yang lalu kita lihat sidang media yang mereka lakukan. Berdegar-gegar mereka memberikan kenyataan kononnya membuat pendedahan berkaitan dengan rumah ataupun kediaman yang didiami oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga berkaitan dengan isu kereta-kereta yang digunakan oleh Datuk Seri, semua kononnya bukan atas nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ketika itu mereka mengadakan sidang media di luar pejabat ISPRM. Tapi yang lebih mengejutkan sahabat semua, adakah itu hanya satu retorik? Adakah itu hanya satu lakonan yang dilakukan oleh pihak kaki-kaki fitnah ini sahabat semua? Atau selepas mereka mengetahui perkara itu tidak benar, mereka tidak meneruskan laporan kepada pihak ISPRM. Jadi hari ini sahabat semua, saya ingin membacakan satu kenyataan berita yang baru saja dikeluarkan oleh pihak ISPRM yang menyatakan sebaliknya. Apakah kenyataan itu? Ini dia, ISPRM belum terima laporan Cegubat ke atas Anwar. Wow, apakah cerita sebenar? Kenapakah ini boleh berlaku? ISPRM kata belum terima laporan, atau itu hanya satu propaganda yang mereka cuba lakukan, atau ada kesimpulannya juga mungkin mereka mengetahui bahwa isu atau perkara yang mereka lakukan semua itu tidak benar. Jadi mereka tidak meneruskan untuk menghantar laporan tersebut. Jadi saya ingin membacakan keratan berita ini yang menyatakan bahwa ISPRM belum menerima sebarang memorandum atau laporan rasmi daripada ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Syaharin, ataupun lebih dikenali sebagai Cegubat. Walaupun setelah kunjungannya ke Ibu Pejabat Suruhanjaya itu berlaku pada minggu yang lalu. Badrul yang juga dikenali sebagai dengan nama Cegubat ke Ibu Pejabat ISPRM Selasa lalu dan mendakwa dia membuat laporan berhubung pemilikan kediaman pribadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Kajang, Selangor, serta dakwaan menggunakan beberapa kereta mewah yang bukan miliknya sendiri. Jadi pada 11 Julai, Badrul membuat sidang media di luar Ibu Pejabat ISPRM ketika dia menyuarakan hasrat untuk menyerahkan memorandum kepada pondok pegawai di pintu masuk. Namun pegawai ISPRM memaklumkan prosedur penyerahan memorandum perlu dibuat di dalam premis dan ada pegawai yang menunggu untuk menerima memorandum itu. Jadi dia enggan masuk dan menyatakan yang dia akan serahkan maklumat melalui pos. Setakat ini ISPRM belum menerima sebarang memorandum atau laporan rasmi daripada kata sumber yang tahu tentang perkara itu. Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki juga turut menafikan ada menerima sebarang memorandum atau laporan daripada Badrul ataupun individu lain. Jadi dalam sidang media Selasa lalu, Badrul mendakwa rumah yang didiami keluarga Anwar di Kajang itu milik toke Cina yang penuh misteri. Itu antara tuduhan, tapi sebenarnya mereka cuma mau mewujudkan persepsi dan mau mewujudkan kononnya rumah itu bukan milik Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan berbagai persepsi yang cuba mereka wujudkan demi untuk merosak imej Perdana Menteri kita. Ini mungkin yang sedang mereka rencanakan, propaganda jahat yang dirancang oleh kaki-kaki fitnah ini. Tetapi yang mengejutkan sahabat semua, sehingga hari ini 1 minggu sudah berlalu, ISPRM Azam Baki sendiri turut mengesahkan bahwa tidak menerima sebarang memorandum seperti mana yang dinyatakan oleh Cegubat ini, yang kononnya mau menyerahkan memorandum itu untuk pihak ISPRM menggesa mereka untuk menyiasat. Tapi kenapa yang jadi misterinya sekarang ini, selepas pendedahan, selepas pencerahan dilakukan, kita tidak melihat, kita tidak mendengar seperti mana yang diwar-warkan Cegubat ini mahu untuk menyerahkan memorandum itu. Adakah beliau begitu pengecut? Adakah beliau begitu takut? Akhirnya apabila diberikan pencerahan berkaitan dengan perkara itu, akhirnya mungkin beliau takut untuk melanjutkan tindakan itu. Karena kita percaya seperti mana yang dilakukan oleh
peguam daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka membuat satu laporan ya, sekiranya benar ya laporan ataupun memorandum itu diberi ya, dan laporan itu bukan lagi permohonan maaf tapi ya sebagai sivil jenayah ya. Jadi kalau perkara itu atau mungkin mereka meneruskan kesalahan yang bakal mereka hadapi adalah jenayah. Itu dia, mungkin karena itu mereka begitu takut sahabat-sahabat semua. Jadi macam yang saya katakan, 2 hari kemudian selepas sidang media yang dibuat oleh Cikgu Bat itu, Setiausaha Politik Anwar Ahmad Farhan Fauzi membuat laporan polis mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia terhadap Badrul, bekas Ketua Penerangan Bersatu, Wan Saiful Wanjan dan juga penulis blog Reje Jesse Ridwan berhubung kenyataan mereka yang didakwa berunsur fitnah terhadap Anwar. Peguam Anwar juga Sangkaran pula menjelaskan bahwa Presiden PKR itu telah menandatangani perjanjian pajakan selama 10 tahun untuk mendiami rumah terbabit, manakala kenderaan mewah yang dipinjam telah dipulangkan kepada pemiliknya. Badrul kemudian membuat laporan balas terhadap Anwar dan Farhan, mendakwa mereka telah menyalahgunakan kuasa untuk menekan agar menutup mulutnya. Itu antara kenyataan ya. Tapi yang lebih mengejutkan sahabat semua, sehingga hari ini kita belum menerima yang dikatakan memorandum ya daripada Cikgu Bat ini yang mahu diserahkan kepada pihak SPRM. Sedangkan dalam sidang media itu mereka sudah pun membuat satu tuduhan, satu fitnah yang dilontarkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita berharap walaupun memorandum itu belum diserahkan, mereka telah pun membuat sidang media, kenyataan-kenyataan secara terbuka antara Regi sama siapa lagi itu, Wan Saiful. Jadi pihak polis ya harus melakukan penyiasatan dan juga melakukan tindakan tegas kepada kaki-kaki fitnah ini, kaki-kaki yang membuat tuduhan seperti ini. Karena apa? Hanya untuk membuat ataupun memburukkan ya image Perdana Menteri kita hari ini. Itu dia. Jadi itu pandangan saya berkaitan dengan isu ini sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan ikut seperti walan-walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar GTA. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak atas kepala ini. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.